Buletin Didik 20 Mei, saya Zaiti Zubir. Kita mulakan dengan laporan ini. Kes jangkitan penyakit tangan kaki dan mulut HFMD di Melaka semakin membimbangkan apabila jumlah premis yang ditutup meningkat kepada 20 buah. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman, premis terbabit melibatkan 7 taman asuhan kanak-kanak Taska, 5 taman didikan kanak-kanak Tadika dan 8 premis persendirian. Kita tengok kepada keadaan. Biasanya kadang-kadang tu kalau kita nampak bahawa dia ramai yang demam walaupun belum ada blister, kita terus tutup je. Walaupun ada 2 kes sahaja. Ya, ada di antaranya yang 3-4 tapi nampak macam 3-4 tu agak terkawal, kita rasa tak tutup dulu. So biasanya dalam 4 atau 5 kes lebih daripada itu kita akan tutup. Lebih 4 kes kita ya, kita tutup. Lebih daripada 4 kes kita tutup. Dia perlu melaporkan tu macam mana? Okey. Kita memang galakkan kepada taska-taska ini. Yang pertama sekali kalau boleh laporkan kepada kita supaya kita boleh siasat. Dr. Rusdi Abdul Rahman menemui media selepas mengetuai operasi mega penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT di Bandar Hilir semalam. Menurut beliau, bilangan kanak-kanak yang dijangkiti HFMD terus meningkat kepada 1,633 kes setakat 18 Mei berbanding 1,378 kes 4 hari sebelumnya. Daripada jumlah itu, ujarnya, daerah Melaka Tengah merekodkan bilangan tertinggi iaitu 772 kes. Diikuti daerah Alur Gajah dan Jasin masing-masing sebanyak 516 kes serta 345 kes. Kesemua premis yang dikesan mempunyai kes HFMD diarah ditutup selama 10 hari. Pihaknya memberi amaran kepada pemilik premis yang diarah tutup agar tidak ingkar atau berdepan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Sementara itu, dalam OPPKHT itu, kata Dr. Rusdi, 8 individu di kompaun selepas didapati merokok di kedai makan. Individu terbabit berusia antara 18 hingga 40 tahun. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyarankan pemilik Taska dan Tadika membersihkan premis mereka setiap hari bagi mengekang penularan penyakit tangan kaki dan mulut HFMD. Ibu bapa juga boleh menyemak kes aktif itu melalui aplikasi MySejahtera. Dalam MySejahtera ada ciri yang baru yang mana kita boleh tengok beberapa penyakit berjangkit yang berada dalam kawasan kita. Contoh TB, HMFD dan sebagainya. Dan kesedaran itu boleh membantu ibu bapa untuk membuat keputusan sama ada nak keluar dan sebagainya ataupun sentiasa berwaspada dan tanya, katalah saya cek MySejahtera, saya tengok ada 500 kes HMFD di kawasan saya dan saya sebagai bapa boleh cek dengan Taska ataupun Tadika anak saya ada tak kes HMFD dan sekiranya ada, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Taska ataupun Tadika untuk memastikan pembersihan dapat dibuat dengan baik. Sebelum ini, Khairi memaklumkan pejabat kesihatan daerah akan menentukan sama ada terdapat keperluan menutup sesebuah Taska dan Tadika susulan peningkatan kes HFMD. Beliau turut menjangkakan peningkatan kes itu bakal berlaku apabila sektor pendidikan dibuka dan kanak-kanak kembali ke sekolah. Kerajaan Negeri Perak akan memberi tumpuan ke arah mengurangkan kadar keciciran murid di negeri itu. Fokus utama ialah kepada murid orang asli dan pribumi, murid berkeperluan khas dan kanak-kanak tanpa dokumen mendapat pendidikan sewajarnya. Sebagai usaha memastikan golongan terbabit tidak tercicir, Jabatan Pendidikan Negeri JPN telah menyediakan pelbagai peruntukan khas kepada murid yang terkesan, terutama ketika pandemik COVID-19 melanda negara. JPN juga sentiasa memberi sokongan kepada guru-guru dalam usaha untuk lebih berdaya saing, futuristik dan berfikiran aras tinggi. Ia juga memastikan konsep Sekolahku Sejahtera mencapai matlamatnya. Terdahulu melalui sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Perak 2022 yang berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI di Tanjung Malim, bekas Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gantang, Parit Buntar, Muhammad Saad Hashim dinobatkan sebagai tokoh guru negeri. Sementara bekas Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Mat Lazim Idris dianugerahkan tokoh kepimpinan negeri. Hadiah disampaikan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad.
Turut hadir Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Tauf. Kemajuan sektor pendidikan di Selangor seharusnya selari dengan kemajuan negeri itu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor, Rohayati Abdul Hamid berkata pihaknya kini berusaha meningkatkan potensi akademik dan kemenjadian murid. Peringkat Jabatan Pejabat Pendidikan Negeri, kita akan berusaha untuk memastikan status negeri Selangor Maju itu juga dinikmati oleh sektor pendidikan di negeri inilah. Kita akan berusaha untuk memastikan bukan sahaja pencapaian dari segi akademik tapi juga dalam konteks kemenjadian murid itu. Tambah Rohayati, konsep sekolahku sejahtera juga akan terus dilaksanakan dalam usaha menjadikan sekolah sebagai sebuah komuniti ilmu. Terdahulu, Rohayati hadir ke Majlis Makan Malam sempena sambutan Hari Guru di Ibu Negara. Majlis turut dihadiri Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon dan lebih 1,000 guru yang mewakili sekolah seluruh Selangor. Pada majlis itu, JPN Selangor menerima dana lebih RM200,000 untuk menjalani aktiviti sempena Hari Guru. Hari Guru masih rancak diraikan di sekolah-sekolah seluruh negara biarpun telah 4 hari berlalu. Setelah 2 tahun tidak dapat menyambut secara fizikal, pelbagai kelainan ditampilkan dalam menjadikan Hari Guru tahun ini sesuatu yang diingati. Melalui satu perkongsian di TikTok, sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara, Rini Skudai meriah dengan gimik sekumpulan guru yang seolah-olah baru mendarat di sebuah destinasi percutian. Gelagat guru-guru yang sporting turut membuatkan anak-anak murid teruja dengan ketibaan mereka. Dengan pakaian seperti pelancong, guru-guru diraikan dengan kalungan bunga, persis selebriti yang sedang melangkah di atas kapet merah. Jika di kebanyakan sekolah, guru-guru dan murid memakai baju raya untuk meraihkan sambutan Hari Guru dan Hari Raya, tidak bagi guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang Klang yang berpakaian seragam sekolah. Lebih menarik, style uniform sekolah yang digayakan pula memang seperti style pelajar masa kini. Yang lebih mencuit hati apabila pelbagai karakter ditampilkan guru-guru ini yang memperlihatkan pelbagai ragam dan sikap terkini pelajar. Lazimnya, guru-guru akan menerima pelbagai hadiah daripada murid sebagai tanda terima kasih kepada guru yang mengajar mereka. Bagai satu tradisi, mak, pen, coklat, bunga dan tudung adalah antara pemberian popular kepada guru-guru. Bagaimanapun tidak semua murid mampu menyediakan hadiah seumpamanya. Perkongsian seorang guru yang menerima hadiah 3 biji kismis daripada muridnya cukup meruntun jiwa. Dibalut kemas dengan kertas beserta coretan ringkas Selamat Hari Guru. Hadiah itu disifatkan ringkas namun sangat bermakna buat guru yang menerimanya. Lagi sambutan Hari Guru 2022, 5 hingga 6,000 puisi bakal ditulis pelajar di Pulau Pinang dalam tempoh sebulan sebagai penghargaan kepada warga pendidik di negeri berkenaan sempena sambutan Hari Guru. Menariknya, kumpulan karya itu juga bakal dicatat dalam Malaysia Book of Records (MBOR) jika terlaksana seperti dirancang. Cubaan untuk mencatat rekod itu diumumkan dalam Majlis Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu Peringkat Negeri 2022 yang juga diraikan sebagai sambutan Hari Guru Daerah Timur Laut. Seramai 3,000 pelajar sekolah berasrama akan menyertai program penulisan puisi itu bermula semalam hingga 16 Jun depan ketika sambutan Hari Guru Peringkat Negeri akan diadakan. Puisi 4 rangkap itu antara lain menyentuh peranan dan pengorbanan guru dalam membina generasi baharu negara selain isu popular dan semasa. Ini merupakan cubaan ketiga selepas 2 rekod MBOR dicatatkan sebelum ini, iaitu pembuatan kek dan kad ucapan terbanyak pada tahun 2020 dan 2021. Kita akan lancarkan Malaysian Book of Record. Itu kita akan hasilkan puisi terbanyak untuk kita mendapat pengiktirafan daripada MBOR, iaitu Malaysian Book of Record.
dan kita sasarkan lebih kurang 3,000 orang murid yang berada di asrama untuk menulis puisi terbanyak. Tumpuan utama majlis itu ialah penganugerahan tokoh guru daerah Timur Laut kepada K. Arunasala Pandi dan tokoh kepimpinan pendidikan kepada Zahari Zakaria. Selain itu, 20 guru juga diberikan anugerah guru ikon dalam pelbagai bidang termasuk inovasi, kokurikulum, kesukarelawanan dan kepimpinan. Majlis pelancaran disempurnakan pengerusi Yayasan Pelajaran Mara YPM, Datuk Muhammad Razma Yaakob. YPM antara penyumbang terbesar Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan pelbagai program pendidikan yang memanfaatkan 3,500 pelajar. Turut hadir Pengarah Pendidikan Negeri Abdul Rashid Abdul Samad. Hampir setahun meninggalkan sekolah selepas disahkan mengidap barah darah tahap 4, Muhammad Irfan Mikail Muhammad Syukri 15 tahun meluahkan kerinduan untuk kembali ke sekolah dan bertemu rakan. Hasrat pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis itu dikongsikan ibunya Mazatul Rohana Saleh. Anak keempat daripada 5 beradik itu dibenarkan pulang ke rumahnya di Kampung Guar Said Alwi Kangar pada Khamis lalu selepas menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Menurut Mazatul, kesihatan anaknya semakin merosot kerana kondisi barahnya sudah merebak hingga ke otak. Keadaan itu menyebabkan dia tidak lalu makan dan mula membisu sejak beberapa hari lalu. Air mata seorang ibu tumpah mengenangkan keadaan anaknya kini. Harapan anak dia sembuh. Tapi kalau dah Allah sayang dia, kau reza. Dekat sana. Terus nak tengok dia tak mau derita kan. Buat reza ya kalau Allah nak ambil ni. Itu ya. Memang dah kita tahu dah kan. Sakit dia. Macam tu. Penglihatan Irfan juga semakin kabur. Namun satu persatu permintaannya diusahakan Maizatul untuk ditunaikan. Antaranya menaiki pesawat pejuang yang ditunaikan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang menjemputnya ke Pengkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang Rabu lalu. Prihatin dengan nasib menimpa Irfan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis diketuai pengarahnya Naharuddin Othman bersama Sektor Pembangunan Murid mengadakan ziarah kasih dan menyampaikan bantuan kepada remaja itu. Difahamkan, Irfan merupakan pelajar yang aktif dalam sukan bola sepak dan rajin menunaikan solat berjemaah di masjid sebelum ini. Saya kata kat dia kena bertahan lah sebanyak mana yang mampu dan dia pun tak mampu lagi nak pergi ke sekolah sebagainya. Mungkin kita akan minta pihak sekolah juga, mungkin ada rakan-rakan cikgu-cikgu dia yang boleh melawat dia dan memberikan kata-kata semangat untuk dia terus bertahan lah. Sebab kalau ikut ke ayah dia memang rawatan semua dah buat dan tak ada lagi jenis rawatan yang boleh dilaksanakan terhadap beliau. Ayah Irfan bekerja sebagai pesawah manakala ibunya berniaga kecil-kecilan. Namun kedua-dua tidak dapat bekerja kerana memberikan tumpuan penuh kepada remaja itu. Mereka mengharapkan sumbangan berbentuk barangan seperti susu dan lampin pakai buang. Pihak JPN turut menawarkan katil kepada Irfan untuk keselesaannya berehat. Bersua kembali, bangga rasanya apabila surat Sultan Johor kepada Raja Perancis Napoleon III antara yang menjadi bual bicara dan dipamerkan di Perpustakaan British di London. Keseluruhan sebanyak 50 manuskrip lama bertinta emas dari seluruh dunia dipamerkan dalam pameran itu. Surat itu dikeluarkan oleh Raja Johor, Raja Temenggung Seri Maharaja Tun Daing Ibrahim pada tahun 1897.
Surat ditulis dalam tulisan Jawi sebelum diterjemahkan dalam 2 versi, iaitu daripada Jawi ke Rumi atau bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Surat itu antara sebagai tanda penghormatan Kerajaan Negeri Johor kepada kedudukan Raja Napoleon III. Serentak itu, Raja Temenggung turut berkenan menghadiahkan Raja Napoleon sebilah keris dan 2 helai persalinan pakaian Melayu. Surat itu menjadi perhatian ramai kerana buat kali pertamanya dakwat emas digunakan dalam surat menyurat. He wrote this beautiful letter with lots of warm phrases, lots of compliments, but very cleverly actually saying nothing at all. So the use of gold in this letter is more like a smokescreen. It's to veil the fact that there's not a great deal of content there. Manuskrip lain yang dipamerkan termasuk Quran Mini dari Parsi yang dihasilkan sama ada pada kurun ke-16 atau 17. Juga surat daripada Puteri Bali Indonesia yang dihasilkan pada tahun 1768. Pameran bertemakan emas, 50 manuskrip menakjubkan dari seluruh dunia. Pameran diadakan sehingga 2 Oktober depan. Boeing semalam melancarkan ujian penerbangan ketiga ke stesen angkasa antarabangsa. Tiada kru terlibat dan pelancarannya dilakukan semalam dari Cape Canaveral, Amerika Syarikat. Dan masalah pada injap dan perisian antara punca 2 ujian awal Boeing gagal. Mengikut jadual, jika kapsul ini berjaya sampai ke stesen angkasa antarabangsa, Boeing akan mula menghantar angkasawan ke angkasa. Pada penghujung tahun ini, percubaan ini dilakukan Boeing bagi memastikan ia dapat bersaing dengan sebuah lagi syarikat penerbangan, SpaceX, yang mula menerbangkan kru NASA sejak 2 tahun lalu. Hari ini saya akan membuat satu eksperimen berkenaan dengan changing water. Langkah pertama adalah kita perlu masukkan penunjuk universal ke dalam air tersebut dan lihat apa yang berlaku pada air ini. Air bertukar warna menjadi warna hijau. Sekarang apa pula akan berlaku pada air ini sekiranya kita masukkan ais kering. Tara, air bertukar daripada warna hijau kepada warna kemerahan. Proses pemeljawapan ais kering di dalam air akan membebaskan gas karbon dioksida yang bertindak balas dengan air menjadikan atau membentuk asid karbonat. Jadi larutan ini bersifat asid. Persoalannya sekarang adalah apakah akan berlaku pada dunia ini sekiranya dunia ini mengandungi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di persekitarannya? Jawapannya adalah kita sudah merasainya sekarang di mana dunia semakin panas kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada pemanasan global. Sukan Si Vietnam, kontingen Malaysia berjaya mencapai sasaran 36 pingat emas menjelang 3 hari tamasya itu berakhir. Pingat emas ke-36 negara hadir menerusi skuad karate dalam acara komite berpasukan lelaki. Pada perlawanan akhir, skuad negara menewaskan Indonesia 3-0. Ketiga-tiga mata disumbangkan Arsha Mendran, S. Prem Kumar dan Surya Sangkerhari Sangkar. Perak menjadi milik Indonesia, sementara Vietnam dan Thailand berkongsi gangsa. Terdahulu pingat emas ke-35 kontingen negara diraih penembak wanita Nurul Shasha Nadiah Muhammad Arifin dalam acara 10 meter air pistol. Ia juga emas kedua kem menembak selepas acara sama lelaki diungguli Jonathan Wong semalam. Nurul Shasha yang membuat penampilan pertama di pentas sukan si berdepan laluan berliku sejak di pusingan kelayakan. Dia bermula dengan tempoh perlahan ketika berdepan 8 finalis lain. Namun atlet berusia 19 tahun dari Batu Pahat Johor ini bangkit mengejar mata demi mata sebelum memastikan pingat emas miliknya. Ini adalah Alhamdulillah, syukur sebab saya dapat bawa balik pingat emas untuk Malaysia. Dan ini merupakan SEA Games kali pertama saya dan saya dapat bawa balik pingat emas dan agak
struggle juga untuk pergi ke qualification tu. Itu pun saya terima kasih kepada coach saya, Coach Faiz, sebab bantu saya sampai daripada first sampailah saya dapat pegang pingat emas tu sendiri. Penembak Thailand Tanya Puan Prusakon yang mengumpul 238.70 mata meraih perak. Manakala peserta tuan rumah Trinh Tuvin yang awalnya mendominasi pusingan akhir terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. Dalam acara bola sepak lelaki, impian skuad bawah 23 kebangsaan memburu pingat emas tersekat pada saingan separuh akhir. Bagaimanapun, pujian buat anak-anak buah Brad Maloney yang memberi tentangan hebat sebelum tewas tipis pada masa tambahan kepada tuan rumah Vietnam 0-1. Pada aksi final Ahad ini, Vietnam menentang Thailand yang juga berhempas pula sebelum menewaskan Indonesia 1-0. Stadium Vietri dibanjiri penyokong tuan rumah yang berkeyakinan tinggi skuad Harimau Muda mudah dijinakkan. Namun sangkaan mereka meleset dengan penampilan penuh berdisiplin pemain negara menyerap setiap asakan. Babak kedua penampilan penuh semangat skuad muda negara menyebabkan Vietnam semakin tertekan. Kedudukan tanpa jaringan kekal sehingga 90 minit perlawanan memaksa aksi berlarutan ke masa tambahan. Minit ke-111 masa tambahan, pemain negara terperangkap dengan sepakan percuma yang ditanduk masuk Nguyen Tien Lin. Jaringan yang sudah cukup memastikan tiket tuan rumah berdepan Thailand pada perlawanan akhir Ahad ini. Sementara itu, Thailand juga cemas sebelum melepasi saingan Indonesia pada perlawanan yang turut berpanjangan ke masa tambahan. Insiden tegang di penghujung permainan menyaksikan 4 kad merah dilayangkan pengadil dari Emirat Arab Bersatu UAE Yahya Ali Al-Nila. Dimulakan dengan pemain Thailand William Gabriel Widdisjoe yang menerima kad merah selepas mengutip kad kuning kedua pada masa kecederaan. Thailand bagaimanapun berjaya menjaringkan gol tunggal kemenangan menerusi Pompan Wirati pada minit ke-105. Pengadil turut melayangkan 3 kad merah kepada pemain Indonesia Firza Andika, Irianto Rajman dan Ricky Kambuaya. Kejayaan ke final meneruskan misi Thailand memburu pingat emas kali ke-17. Sementara itu, kepulangan pemain golf negara malam semalam disambut meriah Persatuan Golf Malaysia MGA. Presiden MGA Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Noor kagum dengan prestasi keseluruhan pemain negara apabila meraih 2 pingat emas. Ini sekaligus menamatkan penantian 21 tahun Malaysia sepanjang penyertaan dalam tamasya Dwi tahunan itu. Ramai yang tidak menduga sasaran awal 1 pingat perak dan 1 gangsa berjaya ditingkatkan kepada 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Kejayaan itu mendorong MGA komited meneruskan momentum kecemerlangan dengan pelapis baharu akan dikenal pasti segera menuju kecabaran Sukan SEA Kemboja tahun depan. Bagi Erwin Cheng yang membawa pulang 2 pingat emas menerusi acara perseorangan dan berpasukan mengakui pencapaian itu sukar diulangi. Namun dia lega karier amaturnya berakhir cukup indah sebelum bertukar ke pemain profesional selepas ini. Next will most probably be professional career. Most likely I will not be able to participate in the SEA Games for next year in Cambodia. But then it looks like golf will still allow professional players to play in the Asian Games, and I'm hoping that I can participate in the Asian Games for Malaysia next year in China. Mengakhiri buletin didik malam ini, kita imbas sekali lagi pameran 50 manuskrip bersalut emas di Perpustakaan British di London. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam hormat.